Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi hari ini bersempena dengan lockdown PKP hari pertama, saya nak buat satu video nak share dengan hampa semua mengenai perbezaan antara logat Jitera dengan logat Baling. Saya nak buat video pasal saham tak puan erti. Jadi saya kongsilah benda-benda macam ni yang saya boleh kongsi. Saya sebenarnya baru saja pindah duduk di Jitera ni pada Januari tahun ni. Sebelum ni kami duduk di Setia Alam. Saya punya isteri memang orang Jitera, tapi bila dia duduk di Setia Alam tu taklah pulun sangat bunyi Jitera tu. Tapi kalau macam dia jumpa kawan-kawan dia yang masa mengaji kat Jitera tu, dia akan mula tukar channel lah. Bila kami duduk di Jitera ni, isteri saya tu pun dia kira macam full swing lah. Cakap Jitera tu habis meta lah orang kata. Meta ni apa? Meter lah. Baru-baru ni kan puasa, jadi ada sekali tu dia tanya, "Sayang, sok makan apa?" Saya macam, "Sok esok ke?" Sok tu sahur lah orang Baling kata. Hampa nanti kalau mai Jitera ke mai area-area utara ni, jangan buat perak pula semua benda nak bunyi yak-yak ni. Nanti kena hambat pun tahu. Logat Baling ni dia tak sama dengan logat Kedah yang lain disebabkan zaman dulu Baling dia termasuk dalam satu kawasan jajahan di bawah pemerintahan Kesultanan Reman. Saya tak pastilah benda ni, saya bukanlah pakar sejarah, tapi mungkin benda ni boleh dibuktikan dengan fakta sejarah. Apa yang saya tahu, Kesultanan Reman ni dia merangkumi selatan Thailand, iaitu area Patani, lepas tu masuk Kelantan sikit dan masuk area Baling dan Pekalan Hulu. Okey, sebelum saya cerita lanjut pasal perbezaan antara logat Jitera dan logat Baling ni, saya nak sampaikan sedikitlah pesanan daripada penaja untuk video kali ini, iaitu Rempeyek Cik Yah. Okey, Rempeyek Cik Yah ni dia berpangkalan di Pokok Senda. Di situlah dia punya kedai dan tempat dia buat menghasilkan rempeyek ni. Sebelum saya dapat sponsor daripada Rempeyek Cik Yah ni, saya dah pernah makan dah dia punya rempeyek. Saya makan, dia ada banyak perisa. Yang saya makan tu adalah dal cheese. 2 balang besar, yang ni kecil lah. 2 balang besar tu saya habiskan sat je. Sebab dia kalau mula memang tak boleh nak berhenti dah. Antara perisa lain yang ada dal BBQ, dan ada satu perisa yang bagi saya agak menarik, iaitu perisa super ring. Dan banyak lagi lah. Okey, kalau hampa nak order boleh terus klik link di bawah. Bila klik je link tu akan terus boleh WhatsApp. Jadi sama-sama lah kita boleh menunjukkan sokongan kita kepada Rempeyek Cik Yah. Bila saya pindah di Jitera ni, saya mula macam mengalami culture shock, kejutan budaya, tak tahulah termanya betul. Ada beberapa perkataan yang saya biasa guna, tapi dekat Jitera ni maksud dia sangat-sangat tak sama. Contohnya, segan. Segan ni dalam logat Jitera maksudnya malas. Tapi kalau kat Baling, segan macam standard bahasa baku lah, segan ni ialah malu. Jadi kalau hampa mai kawasan Jitera Alostar ni, jangan gunakan segan tu untuk menyatakan perasaan malu. Sekali dia pecok hampa pemalas. Okey, hampa ni pula merujuk kepada korang lah. Benda basic kan. Tapi bagi orang Baling, dia akan cakap hampa ni ialah umar. Sangat-sangat lain. Orang sini biasalah kan, perkataan yang hujungnya ada R, dia akan jadi Q. Contohnya ayak. Okay, ada sekali tu saya pergi ke kedai nak order air lah kan. Bila panggil brother tu, "Bang, nak A kosong." Sebab saya orang Bali dah terbiasa sebut A kosong. Brother tu macam, "Apa dia tu?" Lepas tu cakap, "Oh, air kosong." Lepas tu dia cakap, "Oh, cakaplah nak air kosong." Lagi satu situasi, biasa kalau saya order barang kan, dan mereka nak hantar ke rumah, lepas tu mereka akan tanya, "Hang duduk mana?" Saya cakap lah, "Taman Melor." Sebab tak biasa cakap melok semua tu kan. Jadi setiap kali benda ni, situasi ni banyaklah berlaku sebab banyak order barang kan main rumah. Bila saya cakap Taman Melor tu, mereka akan macam, "Oh, Taman Melor." Dia macam seolah-olah nak sekolah kan. Saya cakap Taman Melor tu bukan sebutannya betul. Taman Melor ialah sebutannya betul. Tapi saya tak rasalah dia maksudkan yang tu. Tapi disebabkan dia dah biasa Melor jadi Melok, so dia akan sebut Melok. Logat Jitera ni ada beberapa perkataan yang saya tak biasa dengar langsung. Contohnya, berderemen. Berderemen ni apa benda? Okey, contoh ayat dia, "Tadi aku balik daripada masuk hutan. Balik-balik rumah tengok muka berderemen." Berderemen ni maksud dia adalah cala bala. Orang Baling pula kalau cala bala dia akan cakap berporong. Contohnya, "Hei, mu ni kelik dari mana ni muka berporong?" Maksudnya awak ni balik daripada mana muka cala balar. Okey, perkataan nombor 2 yang saya tak pernah dengar, melugai. Hari tu isteri saya ada cakap, "Hang perut saya rasa macam melugai." Tu saya macam, melugai?
Okay, melugai ni maksudnya adalah lawyer. Tapi kalau orang baling dia akan cakap mengalong. Perkataan nombor 3 ialah lokoi. Sebelum saya cerita maksud dia, saya bagi contoh penggunaan ayat. Awak lah hang ni balik daripada mana ni? Baju seluruh habis lokoi. Lokoi ni adalah basah kuyup. Okay, kalau orang baling pula dia akan cakap basah berjebok. Contohnya orang baling cakap macam mana? Awang gena kamu bajumu ni basah lokoi. Basah lokoi pula. Awang muklik daripada mana ni? Baju seluruh habis basah berjebok. Itu orang baling. Perkataan nombor 4, tertomoh. Tertomoh ni saya dengar pertama kali bila anak saya tengah duk main tu, tiba-tiba dia terjatuh. Lepas tu adalah luka-luka lebam sikit kan. Lepas tu bini saya cakap, itulah nak main ganas sangat, main kalut sangat kan dah tertomoh. Tertomoh ni maksudnya adalah tersungkur. Tertomoh ni orang baling cakap tersungkur juga, tapi dia tambah sikit kat belakang tu supaya bunyi sedap sikit kan. Dia cakap tersungkur dahur. Dahur ni tak tahulah disebabkan dia typo sebut dahi ke apa. Contohnya dia akan cakap, anak aku ni aktif sungguh lah, lompat sana sini. Tersungkur dahur tu selalulah, selarih lah. Selarih tu maksudnya selalulah. Orang yang panas baran, orang cerita akan panggil dia rongoi. Tak tipu ni, sungguh ni memang dia kata rongoi. Orang baling pula dia kata pongah. Pongah maksudnya, pongah bagi orang baling ialah panas baran. Tapi kalau ponggah maksud dia lain pula. Contohnya macam ponggah ni, dia contohnya buka kotak tu, dia ponggah cari barang, cari barang tak jumpa. Tu ponggah lah tu, duk keluar barang, cari barang tak jumpa. Mu ni duk buat tentang pelama ni di sini, duk ponggah habis berselerak tempat ni. Macam tu lah. Apa yang saya perasan, orang utara ni kebanyakannya sangatlah ramah. Mereka sembang dengan kita macam kenal lama, kenal 20 tahun dah tu. Macam sembang dengan adik-beradik tu. Contohnya macam saya tu pergi ke market nak beli ayam, beli bawang basah sebelum start lockdown ni. Saya order ayam. Order satu je ayam. Berada dia tu sembang. Minta maaf lah bang, saya lambat sikit hari ni. Hari ni saya kerja seorang. Seorang lagi pekerja saya tu dia cuti, sakit. Saya masa sampai tu tak tahu pun yang dia tu buka kedai lambat kan. Tapi duduk cerita, dia ni sakit, ni lah kena ambil cuti berapa hari lah. Ayam dia berapa ekor ni dia sembelih seorang-seorang. Lepas tu ada ayam yang kecil, ada yang besar. Saya macam okey. Kayaknya kalau saya tak cakap pun saya dengar dia cakap pun macam okey. Memang tak akan berhenti yang dia punya ramah tu. Dan lagi satu yang saya perasan, orang utara ni, orang Cina dengan orang India, depa pun akan cakap slang utara juga. Dan kebanyakannya tak bunyi langsung macam dia ni orang Cina dengan orang India. Ada sekali saya pergi beli rumput nak tanam di rumah tu. Masa sembang rancak lah kan, sebab orang utara ni kan ramah. Bila sembang-sembang tu, saya ingatkan dia orang Melayu. Rupanya dia orang Cina. Sebabkan dia punya bunyi, dia punya slang tak ada langsung bunyi Cina. Dan dia pula kerja nursery tu, kerja tengah pandang. Kulit dia pun dah jadi sawo-sawo matang sikit dah. Okey, itulah serba sedikit apa yang saya boleh kongsikan, perbezaan, persamaan antara logat Jitera dan logat baling. Dan kalau hampa yang tengok video ni ada pengalaman pindah ke tempat baru dan mengalami situasi-situasi yang macam culture shock ataupun kejutan budaya bagi hampa, boleh share dan komen di ruangan di bawah. Dan sebelum tu, lagi sekali, kalau siapa-siapa yang nak order rempeyek Cik Yah, insya-Allah confirm sedap bagi saya lah. Saya dah habiskan ni banyak balang dah, 2 balang besar dah habis. Boleh terus klik link WhatsApp di bawah. Anda akan terus buka WhatsApp untuk WhatsApp tanya-tanyalah pasal perisa apa yang ada dengan Cik Yah. Okey, sekian saja daripada saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.